Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Mastura. Hari ini kita nak belajar geografi. Sila bagi perhatian ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita belajar geografi bab 3 ya. Iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Bersama dengan saya, Cikgu Master. Okey, kita kupas satu dan satu. Satu demi satu. Okey. Pembelajaran hari ini ialah berfokus tentang peredaran bumi. Objektifnya adalah mengenal pasti peredaran bumi, menyatakan kesan peredaran bumi, mengenal pasti kejadian 4 musim serta bulannya, dan menyatakan fenomena gerhana. Okey, belajar. Bumi beredar atau bergerak ataupun melakukan pergerakan dengan cara salah satunya adalah peredaran ya. Bumi beredar mengelilingi matahari ya pada paksinya mengikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa selama 365 hari ataupun 1 tahun ya. Bermaksud daripada bulan 1 hingga bulan 12. Apakah kesan peredaran bumi? Kesan peredaran bumi terbagi kepada 2. Pertama, kejadian 4 musim, iklim 4 musim, dan yang kedua berlakunya fenomena gerhana ya. Di sini ada gambar ya, mana satu kawasan yang berlaku musim panas, musim bunga, musim luruh dan musim sejuk. Inilah yang dikatakan dengan kejadian 4 musim. Apabila musim panas, musim bunga, bunga akan keluar, musim luruh, daun akan gugur dan musim sejuk akan wujudnya salji. Saya nak tanya, di Malaysia adakah mengalami musim ini? Jawapannya tidak ya, sebab Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang menerima cahaya matahari selama 12 jam siang dan 12 jam malam. Okey. Sebelum kita kupas lebih lanjut tentang iklim ini, kita lihat kawasan mana yang menerima kejap ya. Okey. Kita lihat ya di dalam slide ini. Ini adalah bumi dan di tengah-tengah ini adalah garisan khatulistiwa. Okey. Garisan ini telah mewujudkan ataupun memisahkan 2 hemisfera iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Terdapat banyak negara di hemisfera utara dan juga terdapat banyak juga negara di hemisfera selatan. Pelajar perlu mengenal pasti jenis-jenis negara yang terdapat di kedua-dua hemisfera ini. Okey. Pelajar, di sini kita lihat ya, kawasan di hemisfera utara dan di hemisfera selatan mengalami 4 musim yang tidak sama bulannya. Contoh negara di hemisfera utara seperti China, Jepun, Korea, Amerika, Eropah, Turki, Mongolia itu terletak di hemisfera utara. Manakala negara seperti Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Amerika Selatan terletak di bahagian hemisfera selatan. Okey. Kedua-dua hemisfera ini tidak mengalami musim yang sama. Okey ya. Tidak mengalami musim pada bulan yang sama. Macam tu. Tapi mereka juga mengalami 4 musim ini. Okey, contoh kita tengok musim bunga ya. Musim bunga di hemisfera utara pada bulan Mac hingga Mei. Manakala musim bunga di hemisfera selatan ialah September hingga November. Pada musim panas di hemisfera utara iaitu negara-negara yang saya sebutkan tadi, Korea, Jepun, Turki, Syria, Eropah, Amerika Syarikat mengalami musim panas pada bulan Jun hingga Ogos. Manakala di negara hemisfera selatan, Australia, New Zealand, mereka menerima musim panas pada bulan 12 hingga bulan 2, Disember hingga Februari.
Kita lihat pula musim luruh. Musim luruh di hemisfera utara pada September hingga November, manakala musim luruh di hemisfera selatan pada bulan Mac hingga Mei, bulan 3 hingga bulan 5. Manakala musim sejuk, yang ni kita memang tak ada langsung ni, memang keempat-empat ni Malaysia tidak ada ya. Malaysia mengalami musim iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, sejuk. Kawasan yang ada salji dan sebagainya. Dia di hemisfera utara mereka mengalami musim sejuk pada bulan 12 hingga bulan 2, Disember hingga Februari. Manakala di hemisfera selatan bulan Jun hingga bulan Ogos, bulan 6 hingga bulan 8. Kena tahu tu ya, belajar. Okey, seterusnya. Okey, pelajar, inilah penyebab kenapa di hemisfera selatan dengan hemisfera utara tidak mengalami iklim yang sama pada bulan yang sama. Mereka mengalami 4 musim tetapi pada bulan yang berbeza. Kenapa? Okey, kita ada A, B, C dan D. A adalah Equinus musim bunga. 21 Mac berlaku pada 21 Mac. Yang ini 21 Mac ni di hemisfera utara. Kita lihat kedudukan bumi pada waktu ini. Ya. Pada waktu ini matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa kosong. Dia berada betul-betul di tengah-tengah. Hemisfera utara mengalami musim bunga, manakala hemisfera selatan mengalami musim luruh. Maksudnya hemisfera selatan bersedia untuk ke musim sejuk, manakala musim bunga di hemisfera utara. Kita tengok pula pada di B ya, solstice musim panas 21 Jun. Musim panas di hemisfera utara tau. Bulan 6 ya, bulan Jun, 21 Jun ya. Okey, matahari pada waktu ini, matahari tengah hari ini tegak di atas kepala di garisan sartan. Di garisan sartan ya, bukan di khatulistiwa lagi. Dia dah berada di garisan sartan. Okey ya, hemisfera utara mengalami musim panas ya. Sebab apa? Matahari berada di kawasan berhampiran dengan hemisfera utara. Manakala dia jauh dengan hemisfera selatan matahari jauh dengan hemisfera selatan. Tengok ni kat belakang ni. Okey, jadi hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Kita sejuk sebab kita tidak mendapat cahaya matahari. Okey, kawasan di hemisfera utara di atas ini mengalami waktu siang yang lebih panjang. Kita pernah dengar kan kisah yang setengah negara yang mengalami puasa yang lama kan, kadang-kadang 18 jam, kadang-kadang 21. Sebab apa? Sebab waktu itu mereka musim panas dan waktu siang mereka lebih panjang berbanding waktu siang di hemisfera selatan. Okey. Manakala di hemisfera selatan dia mempunyai waktu malam yang lebih panjang. Siang ni tak kurang, malam dia lebih panjang. Okay. Macam kita, macam khatulistiwa dia seimbang. 12 jam siang, 12 jam malam. Tetapi di kawasan hemisfera utara dan hemisfera selatan mereka mengalami siang dan malam yang tidak sama panjang. Kadang-kadang siang yang terlebih sangat kan. Pada 21, itu selalunya pada musim panas. Kadang-kadang bahagian selatannya pula sejuk. Dia menerima malam yang lebih panjang berbanding waktu siangnya. Okey, kawasan di hemisfera selatan pula pada waktu malamnya lebih panjang berbanding waktu siang. Kutub utara mengalami siang. Manakala kutub selatan mengalami malam. Di sini kutub selatan, di sini kutub utara. Kutub utara dia mengalami siang. Mengalami suria 24 jam siang. Dia tak malam-malam. Dia siang je. Kalau pukul 7 malam dia tu siang lagi. Kita tahu tu. Manakala di kawasan kutub selatan, mereka mengalami 24 jam malam. Selama Mei hingga Oktober. Mei hingga Oktober. Bulan 5 hingga bulan 10 dia malam. Tidur tak bangun-bangun ke?
Itulah kejadian peredaran bumi dan kesan. Okey. Kita tengok C. C adalah equinus. Musim luruh 23 September ini di kawasan kutub hemisfera utara. Maafkan saya banyak tersasul saya rekod ni ya. Okey, waktu ini matahari tengah hari tegak di atas kepala garisan khatulistiwa. So dia ada betul-betul di garisan khatulistiwa. Hemisfera utara mengalami musim luruh. Okey, hemisfera utara mengalami musim luruh. Manakala hemisfera selatan mengalami musim bunga. Okey. Kita tengok pula D. Solstice musim sejuk 22 Disember. Ini kalau sejuk ni di hemisfera utara. Maafkan saya tersasul sikit Matahari tengah hari waktu ini tegak di atas kepala garisan jadi. Ini garisan jadi Ini garisan khatulistiwa, ini garisan jadi. Okey. Hemisfera utara dia dah jauh daripada matahari. Dia mengalami musim sejuk. Manakala hemisfera selatan pada bulan Disember mengalami musim panas. Waktu siang di hemisfera selatan, di sini, di hemisfera selatan waktu siangnya lebih panjang berbanding waktu malam. Jadi macam ni tadilah manakala di hemisfera utara waktu malamnya lebih panjang berbanding waktu siang. Okey, kutub selatan mengalami 24 jam siang, manakala kutub utara mengalami 24 jam malam daripada bulan 11 hingga bulan 4. Lama tu. Okey, inilah yang berlaku. Kedudukan bumi semasa beredar mengelilingi matahari, ada kawasan yang menerima cahaya matahari dan ada kawasan yang jauh daripada matahari. Keadaan inilah menyebabkan iklim setiap negara itu antara hemisfera utara dan selatan tidak sama. Okey. Seterusnya, ini penerangan tadi terus pada gerhana. Okey, sebelum bergerhana kita nak tengok dulu negara-negara. Kamu kena kenal pasti dulu negara. Contoh ni hemisfera utara. Kita di sini adalah garisan khatulistiwa. Memang kamu tidak jelas tapi inilah garisan khatulistiwa. Malaysia di sini Malaysia berada di sini. Betul-betul dekat garisan khatulistiwa. Okey. Yang di bawah ni adalah di kawasan ni bawah bawah ini adalah hemisfera selatan dan di atas ini hemisfera utara. Kalau kita lihat lebih banyak negara yang terletak di hemisfera utara. Contohnya Rusia, China, India, Iran, Libya. Kenapa cikgu ada tertanya-tanya yang kawasan yang musim panas itu kita akan baca nanti. Kanada, United States, ini Greenland. Okey, manakala di hemisfera selatan New Zealand tak nampak ada hujung sini. Brazil. Apa lagi ni? Saya tak pernah jelas. Nanti kamu boleh tengok pada slide yang saya beri. John menyambut hari Christmas pada musim panas di Perth. Perth ni di mana? Di Australia. Dia sambut Christmas pada musim panas Bagaimana pula dengan Andrew yang tinggal di London? Apakah musim yang dialami pada hari Christmas tersebut? Okey, kalau Australia yang hemisfera selatan mengalami musim panas, maksudnya Andrew yang berada di hemisfera utara mengalami musim sejuk. Pada pendapat anda, mengapakah wujudnya perbezaan musim antara kedua-dua kawasan tersebut? Sila fikir-fikirkan. Okey, ini pula adalah fenomena gerhana. Apabila bumi beredar, ada masanya berlaku pertembungan. Pertembungan antara bumi, bulan dan matahari. Mereka duduk di kawasan yang sama, di laluan yang sama. Okey, ini kita kupas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan, fenomena ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus, the straight.
pada ketika ini bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Okey, keadaan ini menyebabkan bumi akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebab berlakunya gerhana bulan. Ini yang berlaku, gerhana bulan. Mula-mula kita nampak dia cerah. Akhirnya kita nampak dia tutup. Okey, kita lihat pula yang ini. Ini pula adalah gerhana matahari. Kedudukan gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan ni berada di tengah, menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Bayang-bayang bulan melindungi bumi. Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam garisan lurus. Kerana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil berbanding bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Umbra yang kecil, penumbra yang lebih besar. Gerhana penuh dekat zon ni yang kecil ni, manakala gerhana separa terjadi dekat hampir luas kawasannya. Ini gerhana penuh, ini gerhana yang separa. Okey. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekiranya ada masalah, anda boleh rujuk mana-mana buku teks. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Macam mana? Faham tak apa yang cikgu ajar? Okey, sila rujuk buku teks nanti ya.